Ini masa kita betul-betul perlu sampai bengkak-bengkak kaki kita solat, bengkak-bengkak mata kita menangis dalam sujud. Tapi waktu lain kita tak teringat pun nak berpaut dengan Allah. Kita tak malu ke dengan Allah? Okay? Allah kata, aku ni wujud masa kau tengah susah saja ke? Kita rasa nak minta tolong dengan Allah saat betul-betul kita perlukan pertolongan, sedangkan setiap helaan nafas kita sedang ditolong oleh Allah. Faham? Jangan hanya mencari Allah saat susah, tapi sahabat-sahabat dirahmati Allah, masa kita sedang senang, bersantai-santai mencari Allah, saat kita susah, tak perlu bersusah payah sangat. Allah yang berlari mendapatkan kita. Hari ini dalam kepala untungnya jadi Ustazah Zai. Hari-hari mengajar. Hari ini saja berapa kelas dah. Kan ada ramai orang yang cakap macam tu. Jadi kita senyum je lah sahabat-sahabat dirahmati Allah, sebab hanya kita yang tahu apa amalan kita, bagaimana hati kita ketika menyampaikan. Dan saya sendiri secara peribadi selalu rindu macam mana caranya ibu saya yang mendakwa tak pernah pergi sekolah, belajar tak tinggi, tapi asal jumpa orang asyik nak cakap benda baik je. Kadang benda yang berulang sama. Sepupu-sepupu kalau jumpa, tahu dah kalau jumpa mak engkau ni mesti cakap benda ini je lah. Kan? Benda apa? Kalau pergi rumah orang tu jangan lupa bawa oleh-oleh. Tak apa, sikit tak apa. Kalau pergi masa dapat gaji, beli lebih sikit 3 biji buah apple. Kalau waktu tak gaji tu goreng cekodok ke apa, bawa pergi rumah orang. Itu adab. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Ada je benda dia nak cakap. Jumpa kawan-kawan masjid pun macam tu. Kan rindu arwah mak kau, ada je benda dia nak cakap. Walaupun benda tu tak ada kita mengaji kat universiti. Baru terfikir, anak-anak tu kita yang tolong dia dengan doa. Kita ni minta tolong dengan Allah. Jadi mak-mak selalu kata, kita sibuk-sibuk kan anak kita berbangga dengan anak kita nak jawab periksa. Macam manalah anak-anak kita ke asrama. Jangan disebutkan, dicakapkan saja. Kita tengah malam pun walaupun tak nak ambil periksa, mak selalu cakap macam tu dengan kawan-kawan dia, kita pun kena bangun tengah malam juga. Kita minta tolong dengan Allah. Anak daripada asrama telefon, mak tolong besok paper yang paling susah, mak tolong doa. Nanti mak saya jawab, kau tak payah cakap lah minta doa. Mak tengah goreng ikan pun nampak muka kau. Faham tak maksudnya sahabat-sahabat dirahmati Allah? Kita bila dah besar ni faham kenapa dia kata nampak apa saja teringat kita. Maknanya ingatan itu adalah doa. So dia pesan kepada semua ibu-ibu, jangan doakan anak hanya ketika hantar ke asrama. Jangan doakan anak ketika hanya berada atas sejadah. Nampak anak-anak orang lain sedang bermain-main depan rumah kita. Ada doa untuk anak-anak itu, ada doa untuk anak-anak kita. Sebab tu ibu-ibu yang menangis kematian anak-anak masa kecil, dia boleh mengalir air mata nampak anak-anak yang sebaya dengan usia almarhum anak-anaknya. Faham ya ibu-ibu dirahmati Allah? Jadi dia akan ikhlas mendoakan anak-anak orang lain. Kalau anak saya masih ada ustazah, bersatulah. Mesti dia pun dah darjah 5 tahun depan nak ambil UPSR. Dia teringat, rupa-rupanya Allah uji dia kehilangan, barulah ikhlas hatinya untuk mendoakan tak mesti anaknya. Tapi anak-anak orang lain pun didoakan. Jadi kualiti hati yang macam ni yang dipandang Allah. Okey, kalau kita hanya bila anak nak UPSR baru kita sibuk tunggu dekat pagar sekolah. Bukan pagar sekolah, surau sekolah. Cikgu-cikgu kata, ibu ayah boleh bersurai, kita dah habis solat hajat, dah baca Yasin. Tak apa cikgu, saya nak duduk kat surau, nak baca surah Al-Kahfi pula. Cikgunya pening. Ustazah, ada ke amalan yang baca surah Al-Kahfi hari Selasa? Sebab hari ni paper matematik, susah. Jadi mak-mak tu penuh dekat surau. Pakat baca surah Al-Kahfi, surah Ad-Dukhan, segala surah. Cuba tanya mereka, setahun amal tak surah Al-Kahfi tiap malam Jumaat atau pagi Jumaat? Tak buat ustazah kecuali anak di UPSR tiap-tiap hari. Faham ke tak faham sahabat-sahabat dirahmati Allah? Kita rasa nak minta tolong dengan Allah saat betul-betul kita perlukan pertolongan, sedangkan setiap helaan nafas kita sedang ditolong oleh Allah. Faham? Jangan hanya mencari Allah saat susah, tapi sahabat-sahabat dirahmati Allah, masa kita sedang senang, bersantai-santai mencari Allah, saat kita susah, tak perlu bersusah payah sangat. Allah yang berlari mendapatkan kita. Saya selalu nak mengajak orang faham macam tu, supaya saban hari amalan Jumaat kita apa, setiap malam walaupun hanya 2 rakaat tahajud, buat istiqamah, jangan tinggal. Ini masa kita betul-betul perlu sampai bengkak-bengkak kaki kita solat, bengkak-bengkak mata kita menangis dalam sujud. Tapi waktu lain kita tak teringat pun nak berpaut dengan Allah. Kita tak malu ke dengan Allah? Okay? Allah kata, aku ni wujud masa kau tengah susah saja ke? Allah tu Al-Hayyu.
wujudnya Allah tu hidup selama-lamanya, takkan mati-mati. Tapi berapa ramai kita yang sedang menipu diri sendiri. Kita rasa Allah tu wujud saat susahnya kita saja. Minta maaf saya kena sebut